Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu nak tunjuk sikit tentang persamaan perakaunan, sebab kadang-kadang soalan persamaan perakaunan ni dia kolom yang disediakan tak sama. Kadang-kadang ada kolom liability dan equity pemilik saja. Kadang-kadang dia cuma ada kolom liability, modal dan untung bersih. So hari ni kita nak tengok perbezaan cara macam mana awak nak apply untuk soalan persamaan perakaunan bagi kolom yang disediakan berbeza. Sebab kolom ni awak tak boleh tambah ya, kolom awak mesti jawab ikut seperti yang disediakan oleh soalan. Okey, kat sini cikgu nak ambil contoh 3 urus niaga. Yang pertama, kalau awak tengok pemilik mengambil barang niaga bernilai RM150 untuk promosi. So kat sini kalau awak tengok untuk promosi nah, bila disebut untuk promosi, maksudnya ambil barang niaga ni bukan untuk kegunaan sendiri. Jadi ini urus niaga ni bukan ambilan. Dia adalah promosi. So bila promosi ini adalah belanja. Dan bila dia ambil barang niaga, kalau soalan persamaan perakaunan, inventory dia nanti akan berkurang. Okey, yang kedua, terima komisen secara tunai. So sekarang ni bila terima komisen, komisen ini adalah hasil. Dan dia akan libatkan tunai. Bila dapat duit, tunai akan bertambah. Okey, dan yang ketiga, yang ni pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. Ini baru dia sebut untuk kegunaan sendiri. So bila kegunaan sendiri, ini adalah ambilan. Dan sekali lagi, bila dia ambil barang niaga dia, inventory akan berkurang. Okey, kita tengok keadaan yang pertama. Kalau soalan tu hanya menyediakan lajur aset, equity pemilik dan liability. Okey, kita tengok kes yang pertama tadi. Pemilik mengambil barang niaga bernilai RM150 untuk promosi. Jadi awak dah tahu tadi yang terlibat adalah inventory akan berkurang dan belanja promosi. Dan inventory ni kalau awak tengok dia adalah aset semasa. Jadi dia cuma ada lajur aset saja. Awak masukkan terus dalam lajur aset ni, awak tahu ambil barang niaga, inventory akan berkurang sebanyak 150. Dan sekarang ni awak tengok pula untuk belanja ni awak nak letak dekat mana? Okey, belanja ni semua awak akan letak di equity pemilik ni. Sebab dalam equity pemilik ni kalau awak ingat, equity pemilik dia akan ada modal tambah untung bersih tolak ambilan. Tak ada pun belanja duduk dalam untung bersih. Macam mana nak dapat untung bersih? Nak dapat untung bersih hasil tolak belanja. So kalau soalan hanya menyediakan kolom 3 ni saja, bila melibatkan belanja, awak akan masuk dalam equity pemilik. Okey, awak akan masuk dalam equity pemilik ni. Belanja akan mengurangkan awak punya untung. So tolak 150. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi, terima komisen secara tunai RM80. So komisen tadi awak tahu hasil bila soalan ni hanya menyediakan kolom aset, equity pemilik dan liability, hasil pun akan duduk di sini. Tambah 80. Dan tunai adalah aset, kita dapat duit, aset pun bertambah. Dan yang last tadi, pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri tadi. Awak tahu ambil barang niaga, inventory akan berkurang, aset akan berkurang 200. Lepas tu
ambilan pun duduk dalam ekuiti pemilik. Okey, so ambilan akan mengurangkan modal awak, so tolak 200. Okey, so ini untuk situasi yang pertama kalau soalan tu hanya bagi 3 kolom ni saja. Okey. Untuk situasi yang kedua, dia banyakkan sikit kolom dia. Sebelah aset dia spesifikkan inventory dan tunai. Lepas tu sebelah liability dengan ekuiti pemilik ni, untuk ekuiti pemilik dia pecah lagi kepada modal dan untung bersih. Okey, kalau soalan macam kolom yang diberi macam ni, mari kita tengok macam mana pula awak nak apply soalan yang di atas tu dalam kolom yang diberi. Okey, yang pertama tadi ambil barang niaga 150 untuk promosi. So awak tahu bila ambil barang niaga inventory akan berkurang. Ni tak ada masalah. Okey, sekarang ni awak tengok, awak tahu promosi tu adalah belanja. Dan sekarang dia pecahkan kepada modal dan untung bersih. Ni dia pecah. Dia pecah kepada dua ni. Modal dengan untung bersih. Okey, so sekarang awak nak letak dekat mana belanja? Okey, sekarang ni bila belanja, semua dia awak akan letak di untung bersih. Sebab macam mana nak dapat untung bersih tadi? Nak dapat untung bersih adalah hasil tolak belanja. Okey, so sekarang ni bila ada kolom untung bersih, awak letakkan belanja dan hasil dalam kolom untung bersih. Okey, sekarang promosi adalah belanja. So bila belanja, dia akan mengurangkan untung bersih awak. So tolak 150. Okey, situasi urus niaga yang kedua, terima komisen, awak tahu hasil. So hasil awak tambah 80 dekat sini. Secara tunai, so tunai pun bertambah. Okey, awak jangan kacau lajur modal dah. Sebab sekarang ni dia dah asingkan. Untung bersih dia buka kolom yang baru. So untuk sebarang hasil dan belanja, awak letak dalam kolom untung bersih. Kalau hasil tambah, kalau belanja tolak. Okey, sekarang ni yang ketiga, mengambil barang niaga ni sama. Bila ambil barang niaga, inventory akan berkurang. Berkurang sebanyak 200. Okey, sekarang ni ini adalah ambilan. Ambilan bukan dalam lajur untung bersih. Sebab dalam lajur untung bersih ni hanya hasil tolak belanja. Yang awak nak kacau sekarang bila ambilan, awak letak di modal. Sebab tadi dalam ekuiti pemilik, modal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey, sebabkan untung bersih dia dah keluarkan, yang tinggal dalam ekuiti pemilik hanyalah modal dan ambilan. So bila ada ambilan, awak masukkan dalam lajur modal tolak 200 sebab ambilan mengurangkan modal RM200. Okey. Okey, sekarang kalau awak tengok situasi ketiga ni, kolom yang disediakan dia tambah satu lagi kolom ambilan. Maksudnya dia asingkan ni. Dia asingkan pula ambilan ni. Tadi dia cuma asingkan untung bersih. So ambilan duduk dalam modal. Sekarang ni dia keluarkan ambilan, dia letak dalam kolom yang berasingan. Okey, jadi kita tengok macam mana pula awak nak apply soalan ni dalam kolom yang disediakan. Situasi urus niaga yang pertama tak ada masalah. Ambil barang berkurang, inventory berkurang. Lepas tu promosi adalah belanja, dia akan mengurangkan untung bersih. Yang kedua ni dia terima komisen secara tunai, dia dapat duit RM80, duit dia bertambah. Lepas tu komisen adalah hasil. So hasil akan menambahkan untung awak. So tambah kat sini. Okay, sekarang ni situasi yang urus niaga yang ketiga. Dia ambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. So ambil barang niaga, inventory dia akan berkurang. So sekarang dia dah sediakan kolom yang asing untuk ambilan. So masukkan dalam kolom ambilan ni. Bila awak masukkan dalam kolom ambilan ni, awak jangan letak simbol tolak. Kalau dia tak letak lajur ambilan,
dia cuma sediakan lajur modal. Bila ambilan, awak akan tolak 200 sebab dia mengurangkan ambilan awak. Tapi kalau, dia mengurangkan modal awak. Tapi kalau ambilan dia letak kolom yang berbeza, awak jangan letak nilai negatif. Sebab sekarang ni bila ambilan, sekarang ni 200 ni dia menambahkan ambilan. So awak jangan letak negatif. Sebab kalau awak letak negatif, maksudnya dia mengurangkan ambilan awak. Tak. Bila awak ambil barang, ambilan awak bertambah. Okey. So bila dia asingkan lajur ambilan, awak jangan letak negatif. Sebab lajur ambilan ni kita nak tengok berapa keseluruhan ambilan dia nanti di bawah ni. Kalau ada lagi, kita akan tengok total dia kat bawah ni. Lepas tu baru kita akan tolak dengan modal. So kalau dia sediakan lajur yang berasingan untuk ambilan, awak nak masukkan butir ambilan ni, awak jangan letak simbol negatif. Tolak. Ya, ambilan mengurangkan modal. Tapi kalau dalam lajur modal, kolom modal tak apa. Kalau ada ambilan, awak letak negatif 200. Tolak 200 sebab dia mengurangkan modal. Tapi bila dia buka kolom yang baru untuk ambilan, dia jangan, bila dia buka kolom yang baru untuk ambilan, awak tak perlu letak simbol tolak. Sebab sekarang ni kita nak tengok keseluruhan ambilan tu. Bila kita ambil, bertambah. So, 200. So, ini beza dia. 3 situasi. Situasi yang pertama tadi, dia cuma ada kolom asset, equity dan liability. Situasi yang kedua, dia ada tambahan modal dan untung bersih. Dia tak ada ambilan lagi. Dan situasi yang ketiga, kalau kolom tu ada tambahan dekat ambilan. Sebab ramai pelajar dia akan confuse bila kat sinilah, sebab equity pemilik ni yang dia akan pecahkan macam ni. Yang lain tak apa. Kalau liability dia ada ABB, tak ada masalah. Dia ada pinjaman sebab awak tahu itu adalah liability. Sama juga dengan aset. Mungkin dia ada premise, dia ada bank. Bila aset ni tak ada masalah sebab awak nampak spesifik. Tapi bila untuk equity pemilik ni, dia akan bagi awak rasa was-was lah, ragu-ragu. Awak nak letak dekat modal ke, dekat untung bersih ke, dekat ambilan. So kalau dipisahkan 3 macam ni, senang. Segala untuk item hasil dan belanja masuk dalam untung bersih. Yang melibatkan modal, tambahan modal ataupun pengurangan modal masuk dalam modal. Bila ada ambilan berlaku, masuk dalam kolom ambilan. Tapi kalau tak ada kolom ambilan, katalah kolom ambilan ni tak ada, so awak kena tahu ambilan ni duduk dalam modal. Sebab untuk dalam modal ni kontra dia kan ambilan. So bila tak ada kolom ambilan, awak masukkan ambilan dalam modal. Dia mengurangkan modal. So awak kena pandai tengok lajur yang disediakan lah. Awak nak masuk ambilan tu kat mana, awak nak masuk hasil dengan belanja tu kat mana. Ya, katalah tak soalan tu yang situasi pertama tadi dia tak ada juga kolom ni. So segala hasil dan belanja semua dalam modal. Dia ada 3 situasi. Okey, cikgu harap awak tak celaru tak keliru bila soalan tu dia sediakan persamaan perekonomian, sebab dia selalu kat sinilah dia akan kacau kat sini. Sebab tu kadang-kadang pelajar dia kadang-kadang hasil pun dia, walaupun dah ada kolom untung bersih, tapi bila hasil dia tetap letak dalam modal. Okey, so, kalau ada kolom untung bersih, hasil dan belanja di kolom untung bersih, jangan kacau modal. Kalau ada kolom ambilan, segala ambilan di kolom ambilan, jangan kacau modal. Awak nak kacau modal hanya bila 2 kolom ni tak ada. 2 kolom ni tak wujud, baru semua duduk di modal. Hasil dengan belanja di modal, ambilan pun di modal. Okey. So cikgu harap clear lah 3 situasi yang selalu membuatkan calon pelajar, selalu membuatkan pelajar keliru. Okey, sekian, terima kasih.